kita bertemu pada petang ini dalam pembacaan kitab 50 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum wanita, dan mudah-mudahan kita akan sentiasa mendapat keberkatan dan kerahmatan daripada Allah SWT, insya-Allah. Dan alhamdulillah kita masih lagi berada dalam bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah pun mengkaji mendengar ceramah berkaitan dengan sirah Rasulullah SAW, di sirah para sahabiah, perjuangan para sahabat Rasulullah SAW, perjuangan para isteri-isteri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan alhamdulillah kita juga dapat meneruskan kita punya pembacaan yang masih lagi berada dalam tajuk yang kelima, iaitu tentang wasiat Rasulullah SAW kepada kaum wanita, berkaitan dengan sebumbung tapi tak sekatin. Maknanya kat sini khusus kepada wasiat kepada kaum wanita, antara pesanan Rasulullah SAW. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perbincangan kita pada hari ini akan dapat kita laksanakan dengan terbaik, dan sekiranya di kalangan puan-puan yang berada bersama-sama pada petang ini sama melalui lamanya, sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan ataupun kemuskilan di dalam kita sama-sama memperbincangkan tentang kitab ini, maka saya harap puan-puan dapat terus bertanya lah, insya-Allah. Sekiranya saya boleh jawab, saya akan jawab, dan sekiranya saya tak dapat jawab, saya akan tangguhkan untuk saya rujuk kepada kitab-kitab para ahli ulama, insya-Allah. Jadi dalam hadis yang kelima yang ditengok kat sini dalam muka surat yang ke-76, dan yang daripada kitab Bukhari dan juga Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza batat mar'atuha hajirah, ini iza batat al-mar'atu hajirah firasha zawjiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih, wa fi riwayah hatta tarji. Hadis ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang selama ni kita dengar mana-mana perempuan, mana-mana isteri yang meninggalkan tempat tidur suami akan dilaknat oleh para malaikat. Maka inilah sebenarnya hadis daripada Bukhari dan Muslim, hadis sahih yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, apa yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seorang wanita itu menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan sehingga dia kembali. Maknanya sehingga dia taat semula. Maknanya dia tidur semula lah dengan suami dia. Itu dah riwayat yang lain. Jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW yang mewasiatkan kepada kita sebagai kaum wanita, sebagai seorang isteri yang solehah, kalau dalam keadaan sibuk macam mana pun, penat macam mana pun, maka kita hendaklah sentiasa melaksanakan tanggungjawab kita yang menjadi hak kepada suami kita, iaitu untuk kita tidur bersama dengan suami. Jadi bila cakap tidur bersama dengan suami ni, saya lihat apatah lagi sejak akhir-akhir ini, kalau kita tengok ramai di kalangan isteri yang enggan tidur bersama dengan suami, atau apatah lagi kalau misal kata dalam keadaan dia merajuk, dalam keadaan dia kecil hati, terasa, sebab kita ni orang perempuan ni dia banyak kepada emosi berbanding dengan orang lelaki. Kalau orang lelaki dia banyak guna akal, tapi orang perempuan ni dia banyak kepada emosi, Yang mana ini adalah merupakan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat berharga untuk wanita muslimah. Hanya untuk kita lah. Sebab tu di dalam hadis Rasulullah SAW ini dia gunakan kalimah al-batat kat situ. Kalau kita tengok iza batat al-mar'atu,
Maknanya batat di situ maksudnya ialah tidur pada waktu malam. Kalau waktu siang tu kita maklumlah ni biasanya pada waktu malam disebut batat itu ialah tidur pada waktu malam. Ya. Kerana apa? Kerana isteri pada ketika itu diperlukan oleh suami untuk menjadi teman tidur. Ya. Setelah waktu siang, ya, dia keluar mencari nafkah. Ya, kadang penat lelah ya, untuk mencari nafkah ya, untuk isteri dan juga anak-anak keluar bekerja. Ya. Walaupun sekarang ni memang isteri pun sekarang dah banyak yang keluar bekerja untuk membantu suami. Memang kita tak nafi dalam keadaan sekarang ya, dalam dunia yang serba global pada hari ini dan kebalmai di kalangan wanita-wanita yang telah pun berkerjaya ya, yang terpaksa kata orang tu mereka mau keluar untuk melaksanakan amanah dan juga tanggungjawab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, memang sama-sama dalam keadaan penat ya, dalam keadaan apa kata orang tu letih dan sebagainya ya. Namun waktu malam itu adalah waktu yang sememangnya untuk berehat. Bagi siapa? Bagi isteri dan juga bagi suami. Namun dalam hadis ini, sebab hadis ini diwasiatkan kepada kaum wanita, maka kita sebagai seorang isteri sebenarnya memang diperlukan untuk pada waktu malam itu untuk menjadi teman tidur. Kerana apa? Waktu fitrah manusia ya, waktu malam ni adalah waktu fitrah manusia itu beristirahat dan juga untuk mendapatkan ketenangan. Waktu malam adalah waktu untuk kita berehat. Tapi kalau kita tengok sekarang ni waktu malam tu, apatah lagi kalau misal kata musim-musim bola sepak Piala Dunia dan sebagainya, waktu malam tu bukan waktu untuk berehat. Bukan untuk waktu tidur dekat rumah, tapi waktu untuk dia menonton ataupun keluar ke kedai-kedai mamak dan sebagainya untuk tengok bola dan sebagainya. Namun adakah itu dia termasuk di dalam perkara yang ataupun mengabaikan hak sebagai seorang wanita yang sepatutnya waktu malam itu suami ada bersama-sama dengan isteri ya, isteri pun perlu dilayan dengan baik ya. Jadi di sini dia perlu kepada kedua-dua pihak ya, perlu saling faham memahami di antara satu sama lain sebab ya perkahwinan itu adalah merupakan ya fitrah manusia ya, sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu Allah menjadikan kamu berpasang-pasangan ya, untuk apa? Ya, orang lelaki dalam hidup dia perlukan seorang perempuan yang bergelar isteri dan seorang isteri dalam hidup dia, seorang wanita dalam hidup dia perlukan seorang lelaki yang bergelar suami untuk saling tenang menenang di antara satu sama lain ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di kalangan kamu itu perasaan belas kasihan dan kasih sayang dan juga belas kasihan ya. Maka pada waktu malam ni biasanya memang waktu untuk berehat, untuk menambahkan kesegaran dan juga pemulihan tenaga ya. Makna sebab pada esoknya kita akan melaksanakan tugas dan juga tanggungjawab masing-masing ya. Sebab itu pada waktu malam makanya waktu untuk kita berehat, waktu suami berehat ya, waktu isteri berehat. Maka pada ketika ini saling perlu memerlukan di antara satu sama lain ya. Baik itu wahai ukhti mukminah ya, di dalam surat 76 tu ya. Ini merupakan wasiat yang sangat berharga dari Rasulullah SAW yang diberikan kepada para wanita muslimah ya. Baginda SAW memperingatkan mereka agar tidak menjauhi ya, supaya memperingatkan mereka agar tidak menjauhi tempat tidur suami tanpa ada uzur menurut hukum syariat ya, seperti sakit yang keras ya. Bahkan ketika dalam keadaan isteri itu dalam keadaan haid ya, keadaan haid pun dia kena tidur bersama dengan suami, sebab waktu haid itu bukan dikira sebagai waktu yang uzur yang menyebabkan isteri tidak boleh tidur bersama dengan suami ya, kerana untuk menjauhi kerana uzur tu dia menjauhi tempat tidur suami. Sebenarnya tidaknya, sebab suami masih memiliki hak ya untuk kata orang beristimta ya, meskipun tidak melakukan persubuhan. Maknanya dia ada hak ya untuk beristimta. Istimta ni maknanya untuk bersedap-sedapan ya.
cium-mencium, cumbu-cumbuan, ya. Selain daripada yang ditutupi kain di bawah. Maksud ditutupi kain di bawah itu maknanya melakukan hubungan kelamin. Jadi sampai tahap ini, ya, kalau kita lihat ini kadang kita bila uzur aja dah mula mengasingkan diri tidur dengan suami. Ya. Sebenarnya dalam Islam, dalam hadis ini Rasulullah SAW dia mengatakan bahawa sekiranya suami tidak redha, ya, dalam keadaan itu berlaku, maka ya akan dilaknat, ya, oleh malaikat sehingga ke pagi. Jadi kita tengok muka surat 77, ya, punca ya yang kita ni tak tidur sama biasanya dalam masyarakat kita sekarang, ya. Sebab yang pertama, bila mana berlaku perselisihan sehingga membawa kepada persengketaan, ya, ataupun ya, membawa kepada pergaduhan, ya. Apatah lagi, ya, kadang kita ni umur dah tua-tua macam ni kita kan, umur dah 50-an, ataupun bila dah mula-mula menopause, ya, maknanya perasaan itu akan menjadi lagi sensitif, ya, ya. Orang perempuan makin tua, makin kita nak dihargai, makin kita nak bermanja dan sebagainya. Akan tetapi pada ketika ini kita punya emosi pun dah mula, ya, dah mula kata orang tu nak didampingi, ya, mula cepat terasa, mudah merajuk, ya. Jadi kadang disebabkan oleh perkara sikit pun, ya, menyebabkan kita tak nak tidur dah dengan suami sebab merajuk dengan suami. Ya, ataupun berlaku pertelingkahan, ya, pertelingkahan pasal anak ke pasal cucu ke pasal macam-macam, ya. Kadang kita diuji oleh Allah dalam kehidupan ni di hujung-hujung usia, ya, usia perkahwinan, ya. Kadang umur kita dah berkahwin 30 tahun, ya, 35 tahun, tiba-tiba kita diuji oleh Allah di hujung-hujung usia perkahwinan, ya. Jadi kadang perkara ini menyebabkan, ya, kenapa pasangan suami isteri itu dia tidak tidur sekatil, ya. Duduk serumah, ya, nak cakap isteri nusus, isteri tak nusus. Sebab kalau dia tak tidur sekatil, ya, seolah-olah boleh suami mengajar isteri, ya, bagaimana isteri suami mendidik isteri yang nusus, ya. Salah satu caranya ialah dengan meninggalkan tempat tidur. Meninggalkan tempat tidur tu bukan bermakna dia tinggalkan dekat bilik, suami tidur kat luar, ataupun tinggalkan kat rumah, suami pergi balik rumah mak dia. Tidak. Ya, dalam mendidik isteri nusus, maknanya yang dimaksudkan dengan meninggalkan tempat tidur itu ialah masih lagi satu bilik. Masih satu bilik, ya, tapi tidak sekatil. Ya, isteri tidur dekat katil, suami tidur bawah katil. Tapi bukanlah bawah katil tu, ya, maknanya tidur di bawah. Itu pun tidak boleh melebihi 3 hari 3 malam, ya. Sebab bila melebihi 3 hari 3 malam, benda itu tidak memberi apa-apa manfaat, maka sia-sialah kata Nabi SAW. Ya, jadi bila dah masuk hari keempat, kena naik baliklah atas katil. Maknanya kena tidur bersama, lepas pada ketika itu boleh pukul pun ada syarat pukul. Okay. Yang ini saya nak cerita pasal tidur tadi tu, ya. Dia bukan jadi satu alasan untuk isteri tadi tu tidak tidur dengan suami kerana sebab-sebab yang tadi tu, ya, yang bukan dicari. Kemudian suami meninggalkan rumah. Ni kalau suami yang meninggalkan rumah, dia tak jadi isu, tak jadi masalah. Ya, makna berdosa pada suami yang meninggalkan rumah sebab dia tak melaksanakan tanggungjawab kepada isteri dia. Ya, kepada isteri dia. Dia boleh dikatakan sebagai seorang suami yang nusus sekiranya dia meninggalkan rumah dengan niat untuk menganiayai isterinya. Sebab tu tak tidur sekatil. Yalah kalau ada suami meninggalkan rumah, mana nak tidur sekatil? Ataupun suami yang kata orang tu dia bekerja, ya, dia bekerja bawa lori ke, ya, kadang balik seminggu sekali, ya, ataupun obsession, ya. Itu maknanya satu perkara yang melibatkan kerja dan sebagainya. Di situ adalah menjadi satu keharusan sebab ada alasan-alasan yang munasabah. Tapi kalau saja-saja suami meninggalkan isteri di rumah, ya, tanpa alasan yang bertepatan dengan syarak, itu juga adalah berdosa, ya. Jadi kalau macam ini, isteri tadi tu, kenapa dia tak tidur sama dengan suami? Bukan isteri yang tak nak, tapi suami yang meninggalkan isteri, ya. Kalau macam ni macam mana? Okey, kalau macam ni tak tertakif lah. Dia maknanya benda tu tidak dilaknat oleh Allah SWT, tidak dilaknat oleh malaikat, tidak berdosa lah. Sebab apa? Sebab suami yang meninggalkan isteri. Jadi sebagai seorang isteri tak berdosa, ya.
Tapi kita kena tengok juga sebab dia meninggalkan isteri kenapa? Adakah kerana isteri halau dia? Ya. Kalau isteri menghalau memang berdosa lah ya. Menghalau suami sekarang dah banyak dah. Terutama isteri-isteri yang muda ni. Ya, dia halau suami dia semacamnya sedang disebabkan apa? Ya, orang lelaki ni, suami ni ada resiko untuk dia kena halau bila? Okey, bila mana isteri tadi tinggal bersama dengan ibu bapa sendiri. Ya, bila dia tinggal dengan ibu bapa sendiri, makna resiko untuk dia meninggalkan untuk dia menghalau suami itu tinggi sebab dia rasa orang perempuan ni bila dia duduk dengan mak ayah dia, dia rasa kuat ya. Dia rasa kuat. Maknanya kalau berlaku apa-apa pun dia ada mak, dia ada ayah di dekat belakang dia. Jadi dia rasa kuat. Suami pula bila dia duduk dengan ibu dan juga bapa mertua, dia rasa dia nak marah isteri tak boleh sebab nak jaga hati mak mertua, nak jaga hati bapa mertua, ya, nak didik isteri tu pun pelan-pelan. Tapi isteri dia jenis yang bila lama kelamaan dia tak hormat pada suami. Jadi ni banyak faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya sedemikian. Okey, kemudian di atas disebabkan oleh godaan dan juga bisikan syaitan. Ya, syaitan ni bila kita bernikah aja dengan suami dan bernikah dengan suami, dia akan menangis. Ya, akan tetapi dia tidak akan putus asa. Ya, sebab itu dinyatakan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Siapa dia syaitan itu? Aduwwun mubin. Ialah musuh yang begitu nyata. Walau macam mana pun dia tetap goda. Dia bisik-bisikkan. Ya. Contohlah seorang suami dia keluar daripada rumah. Okey, dia merajuklah sekejap. Ini bukan suami isteri yang merajuk, suami pula yang menyajuk. Kemudian dia sedar. Dia balik rumah. Dia balik rumah, dia nak bersamalah dengan isteri dia. Ya, nak duduk tidur, settle dan sebagainya. Akan tetapi syaitan ni tadi bisik-bisikkan. Ya, bisik-bisikkan. Buat apa dah kau dah ditinggalkan, buat apa kau nak terima dia balik. Buat apa kau nak tidur dia balik. Macam-macam lah. Ya, sebab syaitan ni aduh mungkin selagi mana tidak berlaku perceraian, selagi itulah dia akan sentiasa menggoda. Sebab itu kita kena kenal pasti ya, bila berlaku apakah punca yang menyebabkan kita tidak tidur sama tadi tu. Ya. Sebab kita tak nak kita dilaknat ya, dilaknat oleh malaikat ya. Okey, kemudian dalam muka surat 78 ya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apabila seorang laki-laki mengajak isterinya ke atas tempat tidur, ya, bila mana suami mengajak kita atau mengajak isteri di atas tempat tidur untuk tidur, ya, lalu isteri tadi tidak mahu mendatanginya, isteri tadi itu dia tak nak, dia diam aja, dia tak nak ikut pun, dia tak nak patuh. Lalu suami tadi itu marah kepadanya pada malam itu, ya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari, akan dilaknat oleh para malaikat. Sebab tu dalam hadis ini ya, dia jelaskan juga kalau menyebabkan tadi tak tidur dengan suami tadi itu menyebabkan suami tadi itu marah, ya, itu yang tidak maknanya maka para malaikat melaknatnya sehingga ke pagi hari. Maknanya kalau misalnya kata malam tu kita sembahyang tahajud ke, kita sembahyang taubat ke, ya, kita berzikir, bacalah Quran banyak mana pun pada malam itu, maka para malaikat tetap akan melaknat kita. Ya, sebab dosa kita dengan suami tadi tu. Ya, dosa kita dengan suami. Sebab tu kita kena minta maaf dengan suami. Sebab tu sebelum tidur minta maaf, ya. Bangun tidur, ya, siapa tidur kita minta maaf. Okey, bangun tidur kita ucap salam pada suami kita. Sebab tu maknanya kat sini kita kena berhati-hati. Ya, berapa ramai isteri-isteri yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilaknat oleh malaikat yang berdosa ya dengan suaminya kerana apa? Kerana perkara yang saya nyatakan tadi, iaitu meninggalkan tempat tidur suami. Ya, kecuali sekiranya masing-masing redha meredai. Ya, redha meredai ini maknanya dia dah biasalah. Ya, dah biasa ataupun memang okey kalau macam ni seminggu 2 kali ataupun 3 kali. Ya, dia tidur dengan suami dia, nanti dalam seminggu 2 hari dia tidur dengan anak, ya. Suami pun redha, tak apalah, ya, tak menimbulkan kemarahan, tak menimbulkan rasa kecil hati ataupun sakit hati. Ya, itu berbeza. Sebab apa? Redha Allah ma'a redha suami kita. Ya, keredaan Allah tu bersama juga dengan keredaan suami. Macam kita puasa. Ya, kita nak puasa sunat. Kita kena minta izin dengan suami.
kalau suami kita tak izin, walaupun benda tu dah jadi memang kita selalu puasa Isnin Khamis, walaupun suami kita tak tahu, tapi hari tu dia kata tak, jangan puasa, kita tak boleh nak puasa sunat. Kalau kita puasa juga kita tak dapat apa-apa lah, hanya lapar dan dahaga. Jadi maknanya di sini kita kena faham lah, sebab di situ hak dan juga tanggungjawab. Habis Ustazah, kalau misalnya kata suami kita ni jenis orang yang tak sembahyang, memang jenis orang yang tak pernah puasa pun, kita kena taat juga ke? Kita tetap kena taat. Kita tengok bagaimana kisah Asiyah. Kisah Asiyah Siti, isteri kepada Fir'aun. Macam mana kemungkaran yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia tak nak taat dengan Allah, bahkan dia mengaku pula dia ni seorang yang seolah-olah macam kuasa ada pada dia. Dia seorang pemerintah ataupun raja yang begitu cukup zalim. Asiyah sebagai seorang isteri dia, sebagai seorang isteri kepada suami yang begitu zalim, tapi Asiyah tetap taat dengan suami. Dalam waktu yang bersama dia tetap beriman dengan Allah SWT, yang akhirnya Asiyah ini yang kita tahu dia telah pun dibunuh. Dia bukan dibunuh, maknanya direncam, batu yang besar dihempapkannya ke atas kepala Asiyah. Yang buat siapa? Suami dia sendiri buat. Dan Asiyah meninggal disebabkan oleh peristiwa tersebut. Tapi dia adalah antara ahli syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kesabaran. Dia tahu asbab kesabaran dia, asbab keimanan dia kepada Allah SWT, mempertahankan akidah, maka dia mendapat ganjaran syurga. Jadi atas sebab itu kita tengok sabda beliau, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dinyatakan lagi, dia kuatkan lagi dalam hadis yang lain. Apabila seorang laki-laki mengajak isterinya ke tempat tidur, Ibnu Abu Jamrah berkata, dalam dia mentahrijkan hadis tadi tu, dia kata yang jelas tempat tidur di sini merupakan hiasan dari senggama. Makna tempat tidur tu dia kata Ibnu Abu Jamrah bermaksud melakukan persetubuhan, makna melakukan jima. Ini merupakan kiasan tentang hal-hal yang biasanya dianggap mengundang rasa malu dalam Al-Quran dan juga sunnah. Dalam sunnah Nabi SAW, dia tak sebut perkataan jima, dia tak sebut perkataan melakukan persetubuhan. Tapi dalam tahrijnya Ibu Abu Jamrah memaksudkan, yang dimaksudkan dengan tempat tidur tadi ialah melakukan persetubuhan. Namun kalau kita lihat di dalam awal-awal tadi saya jelaskan, maksud al-batat itulah ialah tidur pada waktu malam untuk berehat, sekalipun dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid memang diharamkan melakukan persetubuhan, akan tetapi suami masih lagi ada hak untuk beristimtak, makna bersedap-sedapan dengan isteri dia. Kemudian lalu isteri tidak mahu mendatanginya. Dalam riwayat yang lain ditahrijkan hadis ini oleh ulama yang lain. Yang dimaksudkan ialah lalu suami marah padanya pada malam itu, menurut Al-Hafiz, di pandangan Al-Hafiz pula. Dengan adanya tambahan di dalam riwayat, itu merupakan sebab terjadinya laknat. Maknanya kalau ikut Imam Al-Hafiz, dia akan dilaknat oleh malaikat sekiranya suami ajak tidur bersama, ajak jima bersama ataupun ajak melakukan persetubuhan, isteri tak nak sehingga suami dia marah. Itu yang dia kata barulah dilaknat oleh Allah SWT. Ini pandangan daripada Al-Hafiz dalam melaksanakan ataupun mentahrij hadis. Apa makna tahrij hadis? Maknanya di dalam dia menghuraikan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila suami tengah marah, maknanya kita adalah cara-cara. Jangan sampai walaupun contoh dalam keadaan kita terlalu penat, dalam keadaan kita terlalu letih, tak boleh maknanya tak boleh nak melayan suami pada malam itu dengan baik, maka elakkanlah daripada menyebabkannya berlakunya marahnya suami terhadap isteri, sebab kita bimbang kita dilaknat oleh para malaikat. Jadi tipsnya untuk kita menghilangkan kemarahan yang suami ialah
kita baca isti'azah ataupun ta'awuz, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Jadi maknanya kalau misalnya kata kita tak boleh nak melayan dan sebagainya, kita beritahu dengan suami elok-elok, ya, masa tu kita bacalah dulu. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada syaitan yang kejam. Ya, sebab kita tak tahu, barangkali mungkin tak nak tu disebabkan oleh godaan syaitan tadi tu yang membisik-bisikkan, kau jangan layan, kau jangan layan, kau jangan layan. Kita takut macam itu. Sebab tu ta'awuz dulu. Lepas ta'awuz, ya, barulah kita bincang sebaik-baiknya dengan suami. Ataupun yang kedua, bila suami dalam keadaan emosi yang tak stabil, maka kita hendaklah mendiamkan diri ataupun kita ambil sikap pause. Pause maknanya kita senyap. Ya, kita senyap seketika, dalam waktu yang sama kita beristighfar. Ya. Astagfirullahaladzim, ini adalah mati, ya Allah, ya Tuhanku. Janganlah sampai suami aku ni marah, ya Allah. Ya Allah, berilah keterangan kepadaku, ya Allah. Maknanya sebelum kita bercakap, ya, sebelum kita apa-apa, sebab kita nak kena kawal emosi kita. Jangan bila suami kita marah, kita pun marah juga. Jadi maknanya pada ketika itu kita lebih baik kita mendiamkan diri, ya, supaya suami kita pun dalam keadaan reda. Bukan maknanya bila dia nak bersama, kita kata penat lah bang, nantilah bang, abang ni tak boleh lah, saya tak melihat tiap hari asyik nak, ataupun saya ni dah tua, abang tak faham-faham ke dah tua dan sebagainya. Tak boleh lah, ya. Maknanya elakkan daripada kita bercakap yang boleh menyakitkan hati, ya, dalam keadaan yang tak sesuai. Sebab perkara itu boleh menyebabkan akhirnya suami kita dalam keadaan kita tidur tadi dalam keadaan marah. Okey, seterusnya menukar posisi seperti duduk, terbaring atau mengambil wuduk. Maknanya kalau masa kita bercerita tu dalam keadaan duduk, elak posisi kita. Ya, kita pun baring ataupun kita beralih daripada tempat itu. Ya, ataupun elak daripada melihat, ya, mata dia, mata orang yang sedang marah. Sebab ya, syaitan kata matamu mataku, hatimu hatiku bila tengah marah. Sebab tu kadang orang bila tengah marah, tengah gaduh, selagi nampak orang yang dia tak suka tu, selagi tu dia akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang yang menyakitkan hati, sebab dia rasa puas. Ya, padahal mungkin kau tahu, barulah kau tahu macam mana keadaan aku dulu, macam-macam lah, ya. Sebab itu kena beralih. Dan yang paling yang paling masyhur ialah bila kita ambil dalam keadaan marah, digalakkan kita mengambil wuduk, ya. Tapi jarang, ya, orang bila dalam keadaan marah, sebab kadang dalam keadaan marah dia tak tahu, dia kadang hilang perasan pun dia marah tu, sebab syaitan dah bodoh kan. Takkanlah tengah marah tu, bila suami tengah marah kita pun nak sibah air, ya, memang akan menjadi lebih, apa kata orang tu, lebih menyemarakkan lagi api kemarahan. Ya, tapi seelok-eloknya kita ambil wuduk untuk meredakan kemarahan. Ataupun kalau misalnya kata suami seorang yang panas baran, ya, macam mana nak mengurangkan panas badan? Ialah kita galakkan kepada suami kita untuk mengekalkan wuduk. Bila mengekalkan wuduk bermakna bukannya dia tak boleh nak menyentuh kita, tapi dia tak boleh nak bersalam dengan dia. Ya, dia ambil wuduk, okey, nanti tiba-tiba dia bersalam, dia batal, ambillah wuduk balik. Begitu, kekalkan wuduk. Ya, bila kekalkan wuduk ini boleh, apa maknanya syaitan tak akan masuk di dalam badan kita, insya-Allah. Okey. Yang keempat ialah memikirkan ganjaran bagi mereka yang menahan marah. Ya, orang yang paling sabar itu ialah orang yang paling sabar dalam menahan kemarahan. Ya. Jadi maknanya kat situ kita kena berusaha. Ya. Kita tahu situasi-situasi bila suami kita mula marah dan sebagainya. Ya. Kalau kita kahwin dah 3-4 tahun ke atas, biasanya kita dapat baca dah. Apa yang depan kita tadi tu, suami kita tu dalam keadaan marah ke, suka ke, tak suka, jadi kita kena peka, ya. Okey, seterusnya kita lihat, ya, kenapa suami isteri suka tidur berasingan. Kalau kita tengok sekarang ini isu-isu perkeluargaan, ya, yang menyebabkan isteri suka tidur berasingan, yang pertama rasa benci dan tak selesa tidur bersama. Bau busuk lah, ya, dan sebagainya, ya, ataupun dia memang rasa tak selesa. Apatah lagi bila dia tengok, ya, handphone suami, tengok pula ada pula perkataan-perkataan sayanglah dan sebagainya dengan orang lain, tapi dia tak berterus dengan suami. Sebaliknya dia hanya
simpan, ya. Tapi bila dia menyimpan tak lepas perasaan itu, rasa tak puas hati, rasa udat, pertanyaan, ya, menyebabkan apa? Menyebabkan dia rasa tak selesa nak tidur sama dah, ya. Kemudian antaranya kenapa suami isteri tadi suka tidur bersinggungan, sebab ada rahsia tertentu yang disembunyikan dari pasangan. Kita kena tengoklah, perempuan kita sebagai isteri, kalau bisa kata kita ada buat salah dengan suami, kita ada affair dengan lelaki lain, biasanya handphone ni kita takkan lepas daripada tangan kita. Kita tak ada lah istilah orang kata tu letak lele-lele, tak ada. Maknanya kita akan cukup jaga. Kemana kita pergi akan ada, begitu juga dengan pasangan kita. Kalau misal kata ke mana dia pergi, handset tak boleh nak sentuh langsung, maka itu maknanya adalah perkara-perkara yang disembunyikan. Dan antaranya bila dia ada disembunyikan sesuatu perkara, sebab tu dia tak nak tidur sama. Okey, kemudian tiada tarikan seksual untuk tidur sama. Semalam baju kelawar, kemarin baju kelawar, hari ini malam ni baju kelawar, baju tu lah juga. Jadi ini kita kena faham jugalah, ya. Bila kita suami kita tak nak tidur dengan kita, ya, ataupun dia kita tak ada apa, suami kita tak ada rasa nak tidur dengan kita, kita kena tukar-tukar posisi lah, ya. Kata tu daripada mula kahwin sampai asyik macam tu je kedudukan. Sesekali kena tukar cadar tu, takkan sampai sebulan tak bertukar, kena tukar lah. Seminggu sekali tukar, kemudian wangi-wangian, ya. Kita kena ubah wangi-wangian tu, ya. Jangan wangian yang sama sahaja. Ini yang kadang-kadang kita rasa bila perkahwinan dah lama, dah 25 tahun, 26 tahun, ya, 30 tahun, kita rasa suami kita tak kisah. Ya, tapi sebenarnya dia nak kelainan juga sebagaimana kita nak kelainan. Yang kita pun nak juga kelainan, walau semua suami kita mungkin dah botak dah, perut dah borai dah. Akan tetapi ada sesuatu something yang boleh mengikat hubungan di antara kita. Sebab tu bila kita tidur, ya, sunat kita pegang suami kita. Ya, kita pegang suami kita. Marah macam mana pun kita pegang-pegang, bukan macam mana, kita bersentuh. Ya. Jangan kaki naik kepala suami sudah. Tapi bermakna kita bersentuhan di antara satu sama lain. Itu yang ditunjukkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian saya ada pertanyaan. Saya katakan kalau suami kita tidur beruduk kan, kalau kita dah biasa tidur beruduk, habis suami tu kata tak mau sentuh-sentuh, tak mau dekat-dekat, nanti pasal duduk lah, macam mana tu pula. Kadang-kadang kita ni yalah duduk lasak ke apa, kita tak tahu kan. Nanti pagi-pagi dia nampak tangan kita kat badan dia dah marah-marah, habis macam mana pula tu. Okey, katakan lagi satu, kalau suami tu penatan, kita pun penat lah kan, tapi kadang-kadang kita tersedar malam, dia berdengkur kan, kita pun macam minta izin nak pindah tempat tidur gitu, boleh tak? Okey, jadi gini, bila dia kata memang kita ni disunatkan sentiasa berkeadaan berwudu, ya, tapi suami kita faham, kita pun kena faham juga. Maknanya bila kita tidur, dan memang kita sebaik-baiknya tidur dalam keadaan berwudu, ya. Tetapi bila kita tidur, ya, kita kadang kalau kita sentuh suami, ya, bila kita sentuh suami, ya, suami redha, ya, suami sentuh isteri redha pun dapat pahala juga, ya. Tak perlulah kita nak ambil wuduk lagi. Suami ambil wuduk lagi dalam keadaan malam, memang tempoh berehat. Tadi dah mula nak tidur, kita dah ada wuduk, dikiralah kita tu berwuduk, cuma tidak membolehkan kita solat. Mana kalau kita nak solat kan ambillah wuduk baik, wuduk semula. Tapi bila bersentuh macam kita, contoh hari-hari biasa, kita elok menahan, elok kita ni sentiasa dalam keadaan berwuduk. Okey, tiba-tiba kita nampak suami kita, kita pegang tangan dia. Ya, kita janganlah kata Alamak batal lah pula. Ingat, ya, mana-mana isteri yang memegang tangan suami, ya, gugur dosa-dosa dia. Ambil wuduk lagi kan pahala, bukan dapat pahala lagi. Macamlah, maknanya suami kita tak boleh nak disentuh langsung sebab ada wuduk. Beritahu, ya, sebab ya Allah suka, ya, mana-mana pasangan dia buat benda yang pasangan dia suka. Kalau isteri tadi suka pegang suami,
maka suami pun dapat pahala lah, dipegang oleh isteri dia. Suami pun bila pegang isteri dalam keadaan berwuduk, isteri dia tak dapat pahala. Tu kita kena faham lah kat situ. Bukan bermakna bila tidur agak berwuduk, pagi pun bangun mesti tak boleh nak sentuh pasal wuduk. Bila dah tidur batal dah wuduk. Bila dah tidur dah batal dah wuduk. Isunya masa kita nak tidur tadi tu kita ambil wuduk. Bukan dikira disebab bila kita dalam keadaan mabuk, ya dalam keadaan kita tidur, tidak tertaklif terhadap hukum tu. Tak tertaklif. Okey, kemudian yang ketiga ni tadi persoalan berkaitan dengan apa tadi tu? Yang ujung tadi tu? Berdengkur. Berdengkur, ya. Kita gini, berdengkur ni kita kena lihat, kita nak tahu bila suami kita ni asyik berdengkur, kita pun rasa tak selesa, kita pun tidur tempat lain, betul tak? Ya. Akan tetapi kita kena fikir, ya, banyak lagi kelebihan-kelebihan yang ada pada suami kita. Mungkin berdengkur tu cuma satu je lah kelemahan dia berdengkur. Ya. Tapi banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain. Bila kita bersabar, sebab suami kita tu Allah dah bagi kat kita. Allah dah jodohkan dengan kita. Kita kena terimalah kelemahan dia. Ya, kita kena redalah dengan kelemahan dia. Kita bimbang juga bila kita tidur dengan dia asyik berdengkur, tiba-tiba tak berdengkur. Itu antara tanda, Allah dah bagi tanda awal kan. Bila dah tak berdengkur, kita kena tengok hidup tak lagi kita ni. Sebab dah memang sifat dia sentiasa berdengkur. Dan kita jangan anggap sebagai dengkuran itu sebagai suatu benda yang mengganggu kita tidur. Okey? Barangkali ya dengan dengkuran itu menyebabkan kita mudah untuk bangun malam, untuk sembahyang tahajud. Ya. Kemudian sekarang ni pun dah ada ubat ataupun alat ya untuk mengelakkan daripada suami kita berdengkur tadi tu. Ya. Ada, maknanya dia ada alat yang boleh letak dekat hidung tu kan, macam plaster tu kan. Maknanya dia ada ubat ya untuk orang berdengkur. Orang berdengkur ni ialah orang-orang yang obes. Ya. Orang-orang yang obes apapun dia menghadapi masalah paru-paru. Jadi kita kena terima kelemahan dia seadanya. Yalah kita pun kadang tidur kita tak perasan, kalau dah penat sangat tu tak pernah berdengkur pun berdengkur juga. Ya, maknanya kat situ kita kena terima, kita redha, itu yang telah dikatakan oleh Allah SWT. Sebab dan kita masih boleh berusaha dan juga berikhtiar ya untuk mengurangkan dengkuran, sebab kita ada salah satu daripada penyakit yang kita kena terima. Okey, faham ya? Terima kasih Ustazah. Yang penting kita sama-sama betul ansur redha ya. Okey, kemudian waktu hubungan tegang ya. Kemudian berlaku selisih faham, terlalu penat bekerja ya, inginkan privacy, kadang masing-masing nak privacy, masing-masing nak yang ini minat apa, yang ini minat ceramah, yang ini pula minat apa, yang ini minat wrestling. Aduh, ya nak tidur tu sempat dengan handphone ya. Jadi pada ketika itu kita boleh buat satu disiplin lah dalam rumah ya. Bila kita time malam saja, okey, handphone kita letak dekat tempat lain. Maknanya letak dalam bakul, handphone anak, handphone suami semua letak dalam bakul. Okey, ni waktu ni adalah waktu untuk kita tidur bersama. Yang anak tidurlah tempat dia ya, kita dengan suami. Kita kena ada disiplin juga ya. Supaya apa? Supaya kita menghadap apa? Kita dapat berkomunikasi. Komunikasi itu bukan sahaja bercakap tapi secara verbal dan juga secara non-verbal. Ya, kita dapat peluk dia. Kadang berlaku yang masalah hubungan yang renggang adalah disebabkan kurangnya pelukan ya, kurangnya belayan ya. Sebab itu ya bila kurang pelukan ni menyebabkan sakit jantung ya. Kalau kita tengok dalam kajian-kajian yang dibuat ya, sebab itu sunah-sunah Nabi itu macam mandi bersama. Tu janganlah kita mandi bersama setiap hari, itu gatal yang namanya. Kita plan lah 2 bulan sekali ke dah umur dah ni ala ustazah geli lah ustazah, tak apa. Maknanya kita kena plan juga lah 2 bulan ke ataupun 3 bulan sekali ke. Kita ingat bila yang nak dapat pahala lebih, bila kita buat kita ingat sunah Nabi, insya-Allah lah kita dapat pahala. Kita akan rasa tenang ya. Selain daripada kita makan bersama ya, makan sedulang, itu adalah perkara-perkara yang sunah-sunah Nabi yang boleh kita buat dalam rumah tangga kita ya. Kita sikat rambut ya, mana-mana isteri yang menyikat rambut suaminya ya, gugur dosa-dosa sebanyak rambut yang disikat.
Tapi bila kita sikat tu kita dalam keadaan kita redha. Habis kalau suami dah botak macam mana Ustazah? Ada kita kena belai dia, lus-lus gitu kan. Kita sikat rambut anak, kita ingat ya, kita sikat rambut anak untuk supaya dia nampak bersih, nampak cantik dan sebagainya. Gugur, kita ingat gugur dosa-dosa sebanyak rambut yang disikat. Jadi itu begitu sunnah-sunnah Nabi. Okay. Ataupun kenapa suka tidur berasingan sebab suami ataupun isteri ada penyakit. Hal ini kita maklum. Ya. Sebab itu walaupun dalam keadaan sakit, dia masih boleh tidur sama, cuma sekiranya memudaratkan sebab tak boleh nak tidur sama, sebab kalau tidur sama mesti akan melakukan persubuhan. Contoh isteri ada masalah kanser pangkal rahim ataupun menghadapi sakit-sakit yang kronik. Ya, dah usia tua-tua kan, dah usia dah macam-macam penyakit yang memang kalau suami nak bersama memang tak boleh dan benda tu boleh memudaratkan. Maka pada ketika itu sebab oleh kerana tak boleh nak mengelak, sebab tak boleh suami ni asal tidur sama mesti akan melakukan hubungan dan sebagainya. Benda tu menyakitkan dan ada pula boleh membawa kepada kemudaratan. Maka pada ketika ini terkecuali, tak apa, tak ada berdosa. Ya, sebab dalam keadaan sakit yang begitu keras ya. Okey. Jelas ya? Okey, seterusnya kenapa isteri suka tidur dengan anak? Ni kadang disebabkan suka tidur dengan anak. Bila dah ada anak, mula dia selesa tidur dengan anak. Ya, nanti nak menyusukan anak, tiba-tiba terus tidur sampai dah pagi. Jadi kita kena tengok kat sini ya. Isteri telah merajuk dengan suami kerana berselisih faham. Tadi saya dah jelaskan, isteri telah terbiasa tidur dengan anak sejak melahirkan. Sebab kita jangan biasakanlah anak ni, bila kita ada anak, memang anak akan tidur dengan kita sebab budak kecil, baby, biasa dia menangis malam, dia nak nyusu dan sebagainya. Akan tetapi jangan jadikan anak ini sebagai penghalang hubungan kita dengan suami. Ya, kadang kita tidur, kita letak anak-anak ni dekat tengah-tengah. Sebelah sana suami, sini kita anak kat tengah. Ya. Sepatutnya dari segi agama pun hendaklah kita asingkan, maknanya dia ataupun dia tidur tepi, maknanya suami isteri, mak ayah kat tengah, anaknya tadi dekat tepi, ataupun dia dekat katil yang kecil, yang asing sedikit, masih satu bilik. Kalau dia nangis ke dia apa, kita masih boleh tahu, masih dekat dengan kita, masih mudah dicapai. Ini kena usahakanlah. Kecuali bila anak tu nanti, bila dia dah mula kenal antara baik buruk dan sebagainya, baru kena pisahkan tempat tidur. Tapi bagi anak yang masih kecil, baru bawah 4 tahun, ya, bawah 5 tahun, dia masih memerlukan. Ya, jadi kita kedudukan tadi tu jangan sampai letak di tengah-tengah. Hanya kita kena letakkan dia di sebelah tepi, tapi pastikan tepi tu janganlah tepi yang menyebabkan nanti dia golek-golek terjatuh. Lagilah kalau budak dah baru pandai tergolek kan, pandai pusing-pusing. Maknanya kita letak ke dalam keadaan yang selamat. Jangan sampai berlainan bilik. Anak tu dah tidur, kita letak dia kat bilik seorang-seorang. Ya, budak tu dah pandai merangkak, kita pun tidur dekat bilik utama bilik kita dengan suami. Sampai nanti tiba budak ni terjatuh ke apa, kita tak tahu. Sebab kita berlainan bilik. Islam tak sebelakkan macam itu. Cuma kena pandailah urus macam mana. Okey. Kemudian isteri telah berasa risau dengan keperluan anak di tengah malam. Ya. Anak mahu nyusu, mahu buang air kecil, anak demam dan sebagainya. Ini kena banyak runding dengan suami. Okey, isteri telah menunaikan permintaan anak untuk tidur bersama kerana berasa takut tidur seorang dengan anak ni. Sebab itu, anak ni bila dia dah mula akil balik, kita kena didik dia daripada awal dalam mungkin dah 7 tahun ke, kita kena beritahulah. Ataupun kita tidur dengan dia, menidurkan anak. Dia dah tidur, baru kita beralih. Ya, baru kita beralih. Ini kalau misalkan anak tu dah mula 7 tahun, ya, maka kena asingkan tempat tidur dan hidup dengan kita. Jadi keadaan ni perlu. Ya, sebab keadaan ada setengah suami, kalau suami dia tu maybe ataupun asraf ke apa, kadang dia balik sebulan sekali. Betul tak? Kadang ada yang balik 2 bulan sekali. Ataupun ada yang sebulan kat darat, sebulan kat laut. Ada juga yang macam itu. Tiba ya, balik, tiba-tiba isteri tidur dengan anak. Asal balik tidur isteri tidur dengan anak. Ini boleh menyebabkan berlakunya kecurangan pada pihak suami. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh dia kata dia tak dapat hubungan seks yang baik daripada isteri.
Okey, kita terus masuk kepada yang seterusnya. Ya, menurut Ibnu Abu Jumrah ya rahimahullah menyebutkan beberapa kaedah ya dalam hadis ini ya. Di dalamnya terkandung dalil-dalil tentang yang pertama terkabulnya doa para malaikat ya, sama ada doa itu baik ataupun buruk. Ya, maknanya bila kita ya dilaknat oleh malaikat, maka itu sebagai tanda bahawa doa malaikat ini akan diterima oleh Allah. Kemudian di dalamnya terkandung juga pengertian bahawa kesabaran lelaki untuk tidak bersendama atau beristimta ataupun bersetubuh tadi itu lebih lemah daripada kesabaran wanita. Orang perempuan ni dia boleh tahan. Ya, tapi yang kena ingat ya, berdasarkan juga kepada pemakanan kita. Ada setengahnya orang perempuan lagi kuat nafsu berbanding dengan lelaki. Tapi yang bagian ini, yang macam ni, yang macam mana? Dia bergantung juga pada pemakanan. Penganatan pemakanan, kalau dimakan benda-benda yang menyebabkan keberahian, maknanya benda itu juga maknanya keperluan kepada seorang lelaki itu untuk memahami keadaan isteri dia. Ya. Isteri pun kadang kurang sabar ya di sudut ini. Sebab itu bila konflik banyak berlaku, terlalu kerap berlaku, kena tengok balik tentang hubungan kelamin. Okey, seterusnya menolak ajakan suami boleh menimbulkan kekacauan. Bila kita menolak ajakan, diajak untuk bersama, bersetubuh. Kalau misal kata menolak, memang dia akan menimbulkan rasa tak puas hati. Okey, menimbulkan apa kata orang pertelingkahan. Ya, di dalam hadis ini juga terkandung dalil bahawa gangguan yang paling sering menggeletik kaum lelaki adalah kehendak untuk menikah. Maka hendaklah para wanita membantu dalam hal ini. Ya, kalau misal kata seorang isteri itu dah tak mampu nak melayan suami dia, maka hendaklah diizinkan untuk suami tadi bernikah lain. Ya, sebab kita tak mampu untuk melayan nafsu dia. Tetapi ada banyak kes juga ya sejak akhir-akhir ini dalam sesi-sesi kaunseling ya, di pejabat yang saya handle, ada setengahnya ustazah, dia kata ustazah, saya tak kisah kalau suami saya nak berzina. Dia nak berzina dengan perempuan mana pun berzinalah, janji dia dengan berpoligami. Ini satu cara berfikir yang salah. Ya, sebab kita lebih reda suami kita melakukan dosa besar berbanding dengan melakukan perkara yang diharuskan oleh Islam. Namun dalam waktu yang sama, kita kena jelaskanlah pada suami sekiranya dia mohon dia nak berpoligami, apakah syarat-syarat yang melayakkan dia untuk berpoligami. Ya, salah satu syarat yang melayakkan untuk dia berpoligami, ya, maknanya yang membolehkan dia berpoligami ialah sekiranya isteri tidak mampu untuk melayan ya, nafkah batin suami. Ya. Jadi ini kita kena tengok balik ya, kita kena muhasabah balik ya, kita lebih tahu bagaimana situasi suami kita. Okey, yang 4 di dalamnya terkandung juga isyarat sentiasa taat kepada Allah dan sabar dalam beribadah kepadanya. Maknanya galakkan kepada kaum wanita, khususnya kaum muslimat kita supaya sentiasa taat kepada Allah dan sabar dalam beribadah kepada Allah sebagai balasan terhadap pengawasan Allah kepada hamba-Nya. Ya, Allah sentiasa mengawasi kita ya, bila kita sabar ya, dengan asbab kesabaran itu ialah kadang menyebabkan kita mendapat rahmat Allah untuk mendapat syurga-Nya ya. Sebab apa? Sebab Allah tidak membiarkan sedikit pun ya dari haknya kecuali dijadikan seorang orang yang siap melaksanakannya, sehingga para malaikat dijadikan melaknat orang yang membuat hamba-Nya marah kerana salah satu syahwatnya tidak dipenuhi. Maka setiap hamba harus memenuhi hak-hak hamba-Nya hak-hak Tuhan-Nya yang dituntut darinya. Ya, kalau tidak, alangkah malangnya nasib sekian banyak orang miskin yang menginginkan, yang bukan membutuhkan, maknanya menginginkan pertolongan orang kaya yang seharusnya banyak kebaikannya. Jadi kat sini itu antaralah pengajarannya, kesan-kesan penolakan yang tak munasabah. Ya. Kalau misal kata berlaku pertengkaran dengan suami kahwin lain, ni ada juga setengah-setengah kita yang berpoligami. Bila suami dah berkahwin lain, dia terus enggan tidur dengan suami dia. Ya. Tak apa Ustazah, saya pun dah reda dia dah kahwin dengan orang lain, saya tak ada masalah apa-apa. Memang tak ada masalah Ustazah. Dia pun dah kahwin dah dengan dia pun dah ada isteri kedua. Tapi saya tak naklah bersama dengan dia, saya dah beli, saya jijik. Jadi kat sini kita kena cara kita berfikir tadi, kita kena
kita kena betulkan balik. Ya. Bila Allah dah takdirkan, dah tentukan kita begitu, maka kita mampu untuk melalui. Dan itu dari situ barangkali mungkin Allah nak memberikan kita ganjaran yang berlipat ganda. Ya, hasil daripada kesabaran kita, ketabahan kita, ya. Allah nak jadikan itu sebagai asbab yang untuk kita sabar, dan sabar itulah yang menyebabkan kita, Allah beri kita syurga Allah, dan dia hapuskan dosa-dosa kita. Okey. Dan kesan penolakan yang tak munasabah juga boleh menyebabkan berlakunya suami menceraikan isteri. Sebab dia tolak, ya. Dia tanpa alasan yang munasabah. Memang dah tak boleh dah ustazah, memang dah tak suka langsung dah, memang hilang dah perasaan kasih sayang. Gitu. Sebab perasaan kasih sayang ni, apa punca-punca yang menyebabkan hilang perasaan? Kita sayang Allah, kita cinta Allah, kita sayang Allah, kita sayang Rasul, kita cinta Rasul. Ya. Bila kita sayang Allah, cinta Allah, sayang Rasul, cinta Rasul, maka kita akan cinta dengan suami kita yang Allah telah beri kepada kita. Kita kena tengok baiklah sebab selagi mana suami kita tu tak melakukan kemudaratan kepada diri kita ataupun melakukan penganiayaan. Tapi kalau dah melakukan penganiayaan, kat situ adalah hak-hak untuk kita, ya, sebagai seorang isteri tadi tu, ya, untuk memberhentikan perkahwinan dan sebagainya. Seterusnya mendorong suami kepada kemaksiatan, ya. Maknanya bila kita menolak, ya, maka suami kita boleh terjerumus kepada kemaksiatan. Okey, beberapa kesilapan, ya, iaitu yang biasa kita lakukan, iaitu mendampingi anak ketika tidur, terganggu dengan suara dengkuran suami. Ini beberapa kesilapan kita lah sebagai seorang isteri. Ya, kita nak tidur dengan anak, kita lebih selesa tidur dengan anak dan sebagainya. Ini yang menyebabkan, yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, sebab benda itu boleh menyebabkan suami kita tak redha, menyebabkan suami kita marah dan sebagainya. Kemudian isteri tidak mahu bersegama dan kerana bersegaran, makna dia tak nak melakukan. Sebab itu sebenarnya hubungan seksual itu adalah salah satu daripada kekuatan tubuh badan. Tapi bila mana hubungan itu dilakukan mengikut kata orang tu keredaan masing-masing, ya. Orang lelaki dia perlukan pada seminggu 2 kali, paling kurang. Orang perempuan taklah sampai seminggu, suami tak langsung. Kita kan bagi orang perempuan setengah kita ada masalah, tapi bagi orang lelaki dia ada had time dia yang tertentu. Ya, kita tak boleh nak menghalang. Walau sampai dia duduk di atas punggul unta pun, kata Rasulullah, kalau suami itu berkehendak, maka kita kena layan. Okey. Kemudian ada setengah juga tak nak bentuk tubuh badannya yang seksi tadi terganggu. Dia kata, okey, seminggu sekali bolehlah ustazah. Kalau misal kata dia nak seminggu 3-4 kali, habis lalunya nanti. Habislah saya punya body saya bermasalah. Kata gitu kan. Rosak. Jadi kita kena pergi itu sebenarnya perlu kepada perbincangan ataupun diskus di antara suami dan isteri. Kita tengok bagaimana di hujung tu, ya, dalam muka surat 81, ya. Kisah Imran bin Hattan, ya, pernah berkata kepada isteri dia, seorang wanita yang amat cantik dan masih muda. Sementara itu dia sendiri adalah lelaki yang sama sekali tidak memiliki ketampanan yang boleh memikat, ya, menarik minat perempuan. Sesungguhnya aku dan engkau akan masuk syurga, insya-Allah. Kata Imran, ya, bin Hattan. Isterinya bertanya, bagaimana itu boleh terjadi? Macam mana kamu boleh tahu? Ya. Kata Imran bin Hattan, dia menjawab, aku diberi seorang isteri yang cantik dirimu. Ini isteri dia itulah cantik. Lalu aku bersyukur, dan engkau diberi suami macam aku. Ya, aku ni tak tampan pun. Lalu engkau sabar. Jadi kat sini menunjukkan kepada kita, ya, masing-masing ada kelebihan. Yang ada kelebihan tu kita bersyukurlah. Dapat suami yang bagus, dapat suami yang mengambil berat dan sebagainya. Dan maknanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita bila kita menghadap pula suami yang jenis yang tak apa kata orang tu tak dengar kata, ataupun jenis yang nafkah cukup dibagi, cuma dia ada tadi itulah dia berdekunya kuat, contoh, ya. Maka kita kena bersabar. Bila kita bersabar tu menjadi asbab untuk kita dapat syurga Allah SWT, insya-Allah. Begitu juga orang lelaki sebenarnya, ya. Maknanya kalau dia dapat, dia kena bersabarlah dengan kerana isteri, dengan asbab kerana isteri kesabaran tadi tu dia sabar, maknanya dia akan dapatlah syurga Allah, ya. Okey, seorang Al-Arabi, ya, pernah ditanya muka surah Al-21 juga,
ya, pernah ditanya tentang wanita, sedang dia memiliki pengetahuan yang mendalam, dia seorang ahli psikologi, ya, tentang psikologi wanita, yang dia tahu selok-belok pasal wanita ni. Maka dia bertanya, ya, wanita yang paling utama, siapakah wanita yang paling utama? Dia kata, yang wanita yang paling utama adalah yang paling tinggi apabila dia berdiri, yang paling besar apabila sedang duduk, yang paling benar apabila berbicara, yang bersikap halus apabila sedang marah. Apabila tertawa, dia hanya tersenyum. Apabila berkarya, dia memperindah karyanya. Yang mentaati suaminya, yang berada di rumahnya, yang terhormat di tengah kaumnya, dan hina tak kala sendirian. Ya. Banyak kasih sayangnya, banyak anaknya, dan urusannya terpuji. Ini seorang Arab, ya, orang yang ahli psikologi. Ya, kemudian dia tanya balik, ya, berilah kami gambaran sejahat-jahat wanita tu macam mana pula. Maka dia kata, wanita yang sejahat-jahat wanita itu apa? Ialah bila dia tertawa tidak kena tertarik kepada sesuatu. Saja-saja dia nak ketawa, benda tu tak lucu pun, ya, dia ketawa. Mengatakan yang dusta, maknanya dia mengatakan yang perkara yang dusta. Mengajak bertengkar suaminya, suka ajak gaduh. Ya. Hidung di langit, maknanya hidung tinggi, sombong bongkak. Dan pantat di air. Istilah pantat di air ni maknanya dia terlalu rendah lah, dia suka merendahkan, ya, merendahkan orang lain, ya. Maknanya serendah-rendahnya dia suka merendahkan orang, ya. Bahasa tak berapa ni lah, ya. Jadi maknanya kat sini dia cerita, begitulah sebaik-baik wanita, iaitu yang taat pada suami dan yang memenuhi haknya, dan sejahat-jahat wanita adalah yang bongkak dan merasa tinggi dari suami dia, ya. Maka alangkah indahnya, ya, perkataan Abu Darda, ya, terhadap isterinya Ummu Darda. Ini buku surat yang 82 di hampir-hampir dekat ujung tu, ya, sebelum wasiat yang seterusnya. Apabila engkau melihatku marah, maka redalah. Dan apabila kulihat engkau marah, maka aku akan reda kepadamu. Kalau tidak, kita tidak akan rukun. Memang betul lah, ya. Maknanya bila kita tengok pasangan kita tadi tengah marah, kita terimalah. Bagi tunjuk pasangan kita, kalau dia tengok kita marah, kita kena diam lah. Maknanya dia kena terimalah kelemahan yang ada. Manusia ni bukan sepenuhnya perfect, yang masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kekurangan, dan kita sentiasa diuji oleh Allah SWT. Ya, ada uji, Allah uji dengan harta, Allah uji dengan anak, ada Allah uji dengan pasangan hidup, ya. Dan orang-orang yang beriman, yang kuat imannya ini, dia akan diuji oleh orang yang paling hampir. Maka bila kita diuji oleh Allah dengan orang yang paling hampir, maka Allah nak naikkan darjat kita, kesabaran kita, keredoannya kita dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah, sabarnya kita menghadapi ujian Allah SWT. Memang sukar kadang kita nak menerima bila kita diuji dengan orang yang paling hampir dengan kita. Kematian ayah, kematian emak, tidak menghargai suami kita, tidak menghargai sang isteri, dengan anak yang bermasalah, itu adalah antara ujian-ujian yang kita tahu pun. Kita tengok bagaimana Nabi Nuh AS, ya, dulu diuji dengan siapa? Isteri dan juga anak-anak. Berapa lama dia berdakwah? 900 tahun Nabi Nuh berdakwah, ya, mengajak masyarakat kaumnya beriman dengan Allah. Sedangkan di akhirnya, walaupun dah 9 tahun berdakwah, isteri dan anaknya tetap juga tidak menerima, apa makna tidak beriman, ya, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam, ya. Dan hal ini kita rujuk juga, ya, tentang apakah ciri-ciri, ya, sebelum saya mengakhiri, apakah ciri-ciri wanita yang solehah, ya, iaitu dalam hadis, ya, sabda Nabi SAW, ala ukhbiruka bi khairim ma yakanizul mar'u al-mar'atu salihah iza nazara ilaiha sarrathu wa iza amaraha ata'ashu wa iza ghaba anha hafizathu. Nah, sesungguhnya maksudnya, hendaklah kamu, aku beritahu tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang solihah. Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan.
Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat, dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruahnya. Iaitu riwayat daripada Abu Dawud, ya. Dan dalam hadis yang lain, al-mar'atu salihah wal maskanul wasi' wal jarus salih wal markabu hani, ya. Perkara yang menjadi kebahagiaan pada seseorang lelaki itu ialah wanita yang solehah, tempat tinggal yang luas, iaitu lapang, jiran yang soleh dan kenderaan yang selesa. Ya. Al-mar'atus solehah, ya, kalmurabin abiyat. Wanita yang solehah itu ibarat gagak putih. Ya. Jadi itulah di antara, ya, hadis Rasulullah SAW, ya, yang menggalakkan kepada kita supaya, ya, peringatan, ya, kepada kita supaya kita menjadi seorang isteri yang solehah, yang tidak meninggalkan tempat tidur suami kecuali dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Jadi ada apa-apa pertanyaan, saya buka. Ustazah. Ya, saya. Katakan kalau suami kita cakap okey kita tidur dulu sementara kita tengok TV tu kan. Kalau kita tertidur sampai pagi, macam mana pula tu? Boleh tak? Tak ada masalah. Sebab tu saya kata benda tu sekiranya, ya, sekiranya suami tadi marah, dia ajak tidur, kita tak pergi, ataupun dia ajak tidur bersama, kita enggan. Tapi kalau misal kata tadi sama-sama tengok TV, kita pun dah penat, bang nak masuk bilik dulu, ya, nak tidur dulu. Okey, kata suami, bermakna tu dia terimalah, dia redalah. Ya, tiba-tiba kita terus sampai ke pagi, kita tak sedar. Bila kita tak sedar, maknanya kita tidak tertaklif kepada apa-apa dosa dan juga pahala sebab dalam keadaan kita tak sedar. Gitu. Ya, ataupun yang eloknya bangun pagi, bang minta maaf lah malam tadi terus tertidur nyenyak langsung. Padahal abang kecut 2-3 kali tak bangun. Ya, kita beritahulah, kita minta maaf. Itu maknanya kita kena berbicara, banyak berbincang, ya, dengan suami kita. Jadi itu tak salah. Okey, boleh. Terima kasih. Ustazah, saya nak tanya lah Ustazah. Ya. Ustazah, biasanya kalau wanita ni kan, bila mereka telah sampai kepada tahap menopause tu kan, putus haid kan, selalunya biasanya masalah itu timbul. Dan mereka merasa diri mereka dah tua, dah tak dapat melayan suami mereka. Dan itu yang saya rasa lah antara sebab-sebab ramai wanita bila dah sampai peringkat menopause, orang dah rasa tak berkeperluan untuk tidur bersama suami. Apa pendapat Ustazah? Kita kena, bila keadaan ini berlaku, kita kena muhasabah semula. Ya, apa yang menyebabkan punca berlakunya, yang menyebabkan kita tadi itu dah tak selesa dah untuk tidur dengan suami kita. Ya. Kemudian bila kita dah cari punca, kita bincang dengan suami lah, adakah suami kita tadi tu redha dengan keadaan yang berlaku. Tak apalah, kita dah sama-sama tua, tak apa kalau kau tak nak tidur dengan abang pun, abang tak kisah, abang pun abang pun rasa tak selesa. Okeylah, tak apalah. Yang penting kena beritahu lah, kena bincang. Kena bincang elok-elok. Ya, jangan sampai suami tadi tu dia tak redha. Tapi selagi mana dia saling redha meredai, bang saya dah menopause. Ya, sebab lelaki ni dia makin tua macam mana pun dia nafsu tetap ada. Kalau abang berkehendak kepada saya boleh layan, tapi layanan saya tak macam dulu. Layanan saya barangkali tak memuaskan hati dan sebagainya. Benda tu kita tetap kena discuss, kita kena bincang, ya, dengan suami kita. Daripada kita diam, dia diam, bila dia nak, kita pun buat tak tahu aja, kita tak nak tidur dengan dia, yang akhirnya dia rasa kecewa, akhirnya dia tak nak bercakap dengan kita, tapi dia mengaibkan kita di hadapan orang lain. Dia cerita dengan orang lain, bini aku dah tak ada tidur dengan aku sejak hari ini, kenapa tak? Kita tak nak macam tu, mengaibkan. Perkara-perkara ni bila dia tak dapat selesai di rumah, dia akan bawa keluar. Ya? Jadi itu yang yang menyebabkan kita kena berbincang. Ya, okey bang, saya tak boleh nak layan begini. Okey, cuma saya boleh, okey kita tidur dalam keadaan mungkin perlu kepada macam saya nyatakan tadi, wangi-wangian ke, ya. Maknanya bilik tu bilik yang dia rasa seronok, ya, bilik yang menyegarkan, ya. Walaupun dia tak dapat layanan daripada nafkah batin, akan tapi environment persekitaran tadi tu dia dah boleh rasa bersyukur, ya.
rasa bersyukur. Jadi maknanya kita kena bincang perkara ni dengan suami kita. Kita tak boleh nak menganggap kata apa setelahnya tu takkan dia pun dah tua, takkan dia tak tahu, takkan dia tak tahu kita dah menopause. Kadang orang lelaki tak tahu pun kita ni dah menopause ke belum. Dia tak tahu bagaimana orang yang menopause macam mana. Dia rasa boleh je kan, selesa je. Jadi kita kena usahalah untuk mencari ubat apa jumpa dengan doktor ya, mereka yang pakar macam mana untuk kita mengekalkan kita punya apa kata orang tu tenaga untuk apa kata orang tu paling tidak pun kita masih boleh lagi untuk bersama, ada keinginan untuk bersama. Itu tetap kena ada usaha dan ikhtiar selain daripada perbincangan insya-Allah. Allahu a'lam. Terima kasih Ustazah. Okey, ada pertanyaan lagi? Kalau suami yang menolak kehendak isteri untuk tidur bersama tanpa apa-apa sebab, macam mana pula Ustazah? Okey. Kalau suami yang menolak, kalau suami yang menolak untuk tidur tanpa apa-apa sebab, macam mana pula Ustazah? Sama, ada isu dia. Ya, dia tak melaksanakan kewajipan dia sebagai suami, sebab antara kewajipan suami ialah memberi nafkah batin kepada isteri dia. Itu wajib pada suami. Isteri ni wajib melayan. Isteri wajib melayan suami, tapi suami wajib memberi nafkah batin. Maknanya kalau apa bezanya, isteri wajib melayan ni, kalau suami nak, isteri kena layan lah. Kalau suami tak minta ke apa, tak jadi sasalah. Tapi tanggungjawab suami ialah memberi nafkah batin. Dia kena bagi pada isteri. Dia kena tanya dengan isteri dia, cukup tak apa yang dibagi. Tapi kadang orang lelaki tak faham. Dia nak hak dia tapi dia tak faham kita punya hak. Di situ pun banyak berlaku. Ya. Ni Ustazah Nora ni ada cakap ni, ada ubat dijual di farmasi untuk yang menopause ni. Ni ada ruang dan peluang ni. Ya, untuk membantu, banyak membantu ni mana kali mungkin. Okey Ustazah, apa suplemen terbaik untuk wanita yang dah menurunkan nafsu? Ini kena tanya pakar lah, kena ada tanya doktor ya, pergi dekat ataupun bahagian perancang keluarga pada saya. LPPKN ni bukan untuk perancang keluarga nak anak sekadar nak anak berapa ke tak, tapi maknanya dia boleh untuk merawat orang-orang yang dah menopause ataupun orang-orang yang mencadangkan suplemen sebab bab-bab yang macam ni saya tak ada kepakaran. Barangkali mungkin boleh dirujuk kepada pakar kesihatan keluarga. Di setiap klinik ada pakar kesihatan keluarga. Kalau di daerah Batu Pahat pun ada, di Johor Bahru pun ada. Itu boleh. InsyaAllah. Ustazah, Ada lagi? Ya saya. berapa kerap ke yang kita nak melayan suami kita tu, kiranya dia macam nak kan, setiap hari ke, ada minimum dia ke, macam mana? Dia tidak ada tempoh yang tertentu yang diberikan. Ya, berdasarkan kepada keperluan. Tapi kalau misalkan secontoh contohlah, kalau misalkan kata seorang suami jenis yang kuat, dia nak hari-hari sedangkan isteri tu tak mampu. Ya, maka salah satu caranya ialah dengan mengizinkan dia untuk berpoligami daripada dia terjebak dengan perkara yang dilarang oleh Allah. Ataupun kita dapatkan nasihat bagaimana kita nak mengawal pemakanan supaya nafsu tidak terlalu kuat. Dia tak ada ubat untuk mengurangkan nafsu tu, tak ada, tapi makanan yang kata orang tu yang tidak terlalu menaikkan syahwat, contoh daging segar jadi maknanya ataupun makanan yang sejuk-sejuk ni dia boleh menurunkan tahap nafsu tadi tu. Dan kita tak menafikan ada yang diuji dengan isteri terlalu kuat sampai gas, minta maaf ada kes sampai dia gosok dengan batang. Maknanya isteri ni terlalu kuat. Sampai suami kata suami tak mampu langsung dah nak melayan isteri. Sedangkan isteri tak boleh nak kahwin lagi. Yang ini kita perlu rujuk juga kepada pakar. Dan begitu juga nanti insya-Allah akan datang kita akan belajar tentang, kita ada hadis berkaitan dengan kewajipan berhitan pada wanita. Itu sebenarnya ada mengait dengan isu berkaitan dengan masalah kepuasan nafsu ni tadi. Begitu juga kalau misalnya kata suami tadi tu, suami bila dia terlalu kuat, contohlah
kita mungkin mampu 4 hari sekali. Ya, mungkin sebab itu lelaki boleh kahwin tak boleh lebih daripada 4. Ya, sebab perempuan ni paling lama dia boleh bertahan 4 hari je. Ya. Kecuali bagi mereka-mereka yang dah lama, dah berapa dah sebagainya kita lah. Ya. Jadi bila keadaan ni begini, maknanya suami tadi tu dia kena isteri tadi kena cakap dengan suami. Kadang orang lelaki dia rasa tak perlu cakap kot, dia kata tak perlu kot, isteri tu okey je, tapi sebenarnya tak okey. Kena beritahu. Dan kekerapan tu tadi saya cakap lah, kekerapan tu berdasarkan kepada tahap kesihatan kita. Kita kena bincang lah. Boleh bawa ke mudaratan. Okey, Allah Alam. Ustazah, kalau misalan seorang suami tu dia penagih dahdah lah, contohnya. Jadi bila dia balik dalam keadaan dia mabuk dahdah tu, macam mana? Boleh ke isteri dia melayan dia, Ustazah? Dia begini. Dalam kes-kes penagihan, okay, biasanya dia akan gunakan isu nafsu dia dah tak kuat. Jadi bila dia ambil barang, dia jadi kuat untuk melayan isteri dia. Sebab tu dia bila dalam ataupun dia ambil heroin ke apa, nanti dia jadi high. Bila dia dah high tu, dia dah macam kata orang tu dah dirasuk oleh syaitan. Dah dirasuk oleh syaitan. Kemudian dia berkehendak dia kepada isteri tadi tu akan melebihi. Bila melebihi, maknanya dia boleh menimbulkan kemudaratan. Bila menimbulkan kemudaratan, maknanya dia boleh dapatkan rawatan daripada pihak hospital. Dan sekiranya keadaan ini berlaku kekerapan dan boleh berlaku penganiayaan, boleh berlaku kezaliman, maknanya dah memudaratkan, isteri tadi itu dah tak boleh mohon perceraian pun. Ya? Boleh mohon perceraian. Akan tetapi mesti ada rawatan ataupun pengesahan daripada pihak doktor. Sekiranya perkahwinan itu diteruskan, maka dia akan memudaratkan pada pihak isteri. Dan ada setengahnya pula, isteri pula yang mendorong suami relapse balik. Relapse balik ni maknanya dia kembali. Dia kembali, kata orang tu, kembali kepada penagihan. Sebab ialah bila suami di pusat selentir, ya, maka dia dah lama dah menggelodak kan, tak dapat nafkah batin. Tiba-tiba suami keluar, dia nak nafkah batin. Ya. Dalam keadaan suami tadi tu dah tak kuat. Sebab dia dah tak ambil ganja, dia tak ambil sebab sebelum dia banyak ambil. Terpaksa suami relax balik. Relax balik dengan alasan, sehabis Ustazah, isteri saya nak, saya tak mampu, jadi saya terpaksa ambil dadah benda yang diharamkan ni sebab saya nak melayan isteri. Ya. Keadaan ini pernah juga berlaku dan kita berhadapan juga kes-kes dalam kes-kes agensi anti dadah AADK, ya. Dia berlaku sedemikian. Jadi perkara ini kita perlu perbincangannya, kita perlu kepada kalau misal kata sampai ke tahap memudaratkan, dan isteri pun kena faham sebab tu untuk suami ni pulih balik sebenarnya banyak daripada sokongan daripada pihak isteri itu sendiri. Ya. Jadi kita kena, kalau sampai ke tahap memudaratkan, maknanya isteri tadi tu ada hak, ya, sebagai pelindung, ya, keselamatan pada diri dia sendiri. Baik, terima kasih Ustazah. Silakan Ustazah, kita tutup Ustazah. InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak-banyak dan terima kasih atas pertanyaan. Ya, mudah-mudahan penjelasan yang saya telah jelaskan tadi tu memberi sedikit sebanyak, ya, memberi perkataran tu pencerahan, ya. Dan banyaklah usaha-usaha lain, boleh usaha-usaha lain selagi mana ianya tidak bertentangan dengan hukum syarak, sama ada melalui urutan, melalui imandian, ya, untuk mengurangkan ketagihan. Dia banyak cara, dalam Islam pun ada cara bagaimana nak mengurangkan ketagihan dan sebagainya. Maka kita kena mendalami ilmu-ilmu tersebut insya-Allah dari masa ke masa. Jadi kita akhiri, ya, pertemuan kita pada petang ini, ya, kita beristighfar, astagfirullahalazim. Ya, maka kemudian, ya, kita baca, ya, akhiri dengan membaca surah Wal-Asr dan tasbih kifarah. Bismillah.